Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi bab pada membicarakan membesarkan diri, yakni sombong. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hanyanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripadanya, kerana ada di bawahnya 3 macam daripada kekejian yang besar. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, sifat sombong adalah dosa yang sangat besar. Sifat sombong ini yang disebut sebagai takabur ataupun membesarkan diri merupakan dosa yang sangat besar, sehingga orang yang sombong tidak akan dimasukkan ke dalam syurga walaupun hanya seberat biji sawi sekalipun sifat sombong ada di dalam hatinya. Walaupun sifat sombong tersebut tak besar mana, tapi diberikan ibarat tamsilan sebesar biji sawi. Tak perlu besar, tapi kecil saja. Yang kecil itu adalah sifat sombong. Bila sifat sombong ini ada walaupun sebesar ataupun seberat biji sawi sekalipun dalam diri seseorang, maka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbi misqalu habbatin min khardalin min kibir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam syurga, ahadun, oleh seseorang itu, fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibir, yang mana di dalam hatinya, dalam dirinya ada seberat ataupun sebesar biji sawi daripada sifat sombong. Maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, kerana lantaran ada sifat sombong di dalam dirinya. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh kita trace awal-awal, jangan sampai bertapaknya kibir, jangan sampainya ada sebesar biji sawi sekalipun daripada sifat sombong. Kerana sifat sombong ini boleh membinasakan kehidupan manusia, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Apatah lagi di hari akhirat, orang yang ada sifat sombong ini tidak dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itu kalau kita lihat, sebahagian para salafus salih menyatakan bahawasanya dosa pertama, dosa yang mula-mula sekali, dosa yang pertama kali yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis lanatullah. Bila mana kata Allah Ta'ala, usjudu li Adam, kamu sekaliannya sujud kepada Nabi Adam, lantaran Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS yang merupakan manusia yang pertama, yang disebut sebagai Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Bila dah siap cipta Nabi Adam AS, maka sebagai penghormatan Allah Ta'ala perintahkan untuk hormat, tunduk, sujud. Kat situ artinya tunduk hormat, bukan sujud seperti mana kita sujud tu. Allah Ta'ala kata usjudu li Adam,
kamu sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam, maka sekalian malaikat semuanya sujud tanda hormat, melainkan iblis laknatullah. Lalu Allah Ta'ala bertanya, Maha suci Allah, Allah Ta'ala Maha mengetahui, ma mana'aka an tasjuda li Adam, kenapa ataupun apa yang melarang kamu sehinggakan kamu tidak mau tunduk hormat kepada Adam alaihi salam, sedangkan aku perintahkan tapi kamu enggan, sehinggakan kamu tidak sujud kepada, tidak tunduk hormat kepada Adam alaihi salam. Apa jawabnya tuan-tuan? Jawapan itulah yang menggelincirkan dia daripada syurga Allah. Jawapan tersebutlah yang merupakan sebagai tanda-tanda kesombongan telah masuk dalam dirinya. Apa dia kata? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau jadikan aku daripada api, dan Adam ini kamu jadikan daripada tanah. Artinya di sana ada kesombongan, ada kibir. Dia membesarkan diri dia. Bila mana dia merasakan mulia dengan unsur kejadiannya dan merendahkan serta menghina unsur kejadian Nabi Adam AS, maka itu tanda-tanda kesombongan. Maka bila mana dia sombong, maka dia dikeluarkan, digelincirkan daripada syurga. Sebab itu kata Rasulullah SAW tadi, la yadkhulu jannah, tidak akan masuk syurga bagi orang yang ada sombong walaupun seberat biji sawi sekalipun kesombongan tersebut. Maka sebab itu hati-hati. Inilah dosa pertama iblis. Dosa pertama iblis dan dosa pertama kali yang dilakukan kepada Allah adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Sebab itu kata ulama, boleh binasanya seseorang itu tidak perlu kepada sifat-sifat mazmumah yang lain, sama ada riak ke, sum'ah ke dan sebagainya. Cukup satu saja. Cukup satu saja dia ada sombong, tak ada yang lain, itu pun sudah mendapat kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita bila belajar tasawuf ni, kita nak trace supaya sifat-sifat mazmumah ini, sifat yang tercela ni jangan sampai hak bertapak dalam hati. Bahaya. Bahkan bila ada sifat-sifat mazmumah ini, termasuklah takabur, sombong, maka dia boleh meluputkan pahala ibadah kita. Sedangkan nak buat ibadah ni bukan senang, payah tuan-tuan. Tapi senang-senang saja tanpa kita sedari, tanpa kita perasan, bila mana dalam hati, dalam diri seseorang itu ada kibir, ada sombong, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan paling besar dosa juga adalah apabila ada sifat sombong dalam dirinya, kerana sifat sombong itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa ni ada dua. Satu dosa kecil, yang kedua dosa besar. Dosa yang ringan, dosa yang berat. Maka dosa yang ringan ataupun yang kecil ini, maka dia boleh terhapus dengan amalan-amalan yang sunat. Umpamanya kita istighfar, kita solat sunat, kita mengambil wuduk, maka dosa kecil itu boleh terhapus lantaran dengan amalan-amalan tersebut. Tetapi bila mana kata dosa besar, tidak ada cara lain melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila mana sudah ada sifat kibir, sombong dalam diri seseorang, maka tak lain tuan-tuan, untuk menyucikannya, maka dia kena mandi taubat. Maksudnya dia kena taubat sungguh kepada Allah Ta'ala. Bila satu orang dia taubat, artinya dia mandikan batin dia, dia mandikan hati dia.
yang mana bergelumang dengan kibir ataupun sombong tadi, maka dia kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat ni, istighfar kepada Allah satu hari tak kurang 70 kali. Itu Rasulullah yang tak ada dosa, tuan-tuan, maksum, tak ada dosa, terpelihara daripada dosa. Atubu ilallah, kata Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah satu hari tak kurang 70. Apatah lagi kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita pendosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam manusia ni pendosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang buat dosa adalah dia taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dosa besar. Maka termasuk dosa yang sangat besar adalah sombong. Maka tak ada cara lain adalah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pada setengah daripada ulama menyatakan, kalau boleh tuan-tuan, kita ni sebelum tidur perlu kita muhasabah. Apa yang kita buat daripada bangun tidur sampai nak tidur ni, banyak hak pahala ke banyak hak dosa? Banyak yang baik ke banyak yang buruk? Banyak yang salih ataupun yang talih? Kena muhasabah. Tak apa. Kalau anak-anak tidur dulu, biar dia tidur. Sebelum kita tidur, kata ulama, bang 10 minit 15 minit pun tak apa, tuan-tuan. Kalau boleh solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur. Solat sunat taubat. Bila mana satu orang dia sebelum tidur dia solat sunat taubat, dia muhasabah, dia istighfar, minta ampun, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran sepanjang daripada bangun tidur sampai nak tidur, maka dia minta ampun, taubat kepada Allah. Artinya kata ulama, dia menyirami, dia memandikan hatinya, kalbunya dengan taubat istighfar kepada Allah lantaran dengan dosa-dosa yang dibuat, dengan dosa-dosa yang dia buat. Dapat bang 10 minit 15 minit cukuplah. Kalau dapatlah, tak apa. Kalau orang lain semua dah tidur, sebelum tu sekejap saja. Lepas tu kalau boleh tuan-tuan, rumah ni, kalau boleh, rumah ni ada satu bilik khas. Kalau saya, tok guru saya sebut dulu, bilik untuk berkhalwat. Jangan salah faham lah mana khalwat tu. Orang hak salah faham tu. Kenapa dia tu Ustaz kena tangkap khalwat? Itu hak lain. Ni kita bersunyi-sunyi, tempat kita khas beribadah kepada Allah. Kalau boleh tuan-tuan, kena ada satu tempat khas. Kalau rumah ada 6 bilik, takkan satu bilik tu boleh nak bagi, tuan-tuan. Kena ada satu bilik khas. Itu tempat khas untuk beribadah saja. Hak solat fardu 5 waktu ke, ataupun kita nak berzikir ke, bersuluk ke, berkhalwat, hak situ. Situ. Kalau boleh hak satu tempat tu je. Satu tempat. Kalau boleh lah, kalau tak boleh nak buat macam mana? Dulu pernah saya pergi satu rumah di Singapura 20 tahun lepas lah. 20 tahun lepas saya pergi satu rumah. Ketika itu dah masuk waktu maghrib. Saya dengan sahabat saya lah. Kemudian kami nak semayang, nak semayang maghrib lah. Maka tuan rumah dia tunjukkan satu tempat. Satu tempat. Saya pun masuk, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tempat dia khas memang untuk semayang. Tuan-tuan tahu, satu bilik kecil je, bawah tangga tu. Rumah dia 2 tingkat. Kan tangga tu bawah kan kosong kan. Dia buat partition tutup tu, dia buat satu bilik khas. Betul-betul untuk semayang je. Untuk semayang lah.
Jadi maknanya ada tempat lah, ada tempat yang khusus, tempat khas. Sebab tu kalau boleh kata ulama, biar tempat tu dikhususkan, tempat untuk kita beribadah. Kalau tak ada bilik, carilah tempat-tempat yang sesuai tuan-tuan, untuk kita bermunajat, beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan sediakan bilik tempat tersebut, orang lelaki sembahyang berjemaah di bilik situ. Orang lelaki ni afdal tetap di masjid, tetap di masjid. Sediakan tempat untuk orang rumah, orang perempuan dan kita untuk sembahyang sunat, untuk zikrullah, untuk bermuhasabah dan sebagainya. Ada bilik khas, ada bilik khas. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dia kalau hak satu tempat tu dijadikan tempat khusus, tuan-tuan, dia ada suasana yang lain. Dia tak sama, dia ada suasana yang lain. Dia berbeza dengan bilik-bilik yang lain. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu kalau boleh sebelum tidur tu kita taubat. Bang 10 minit pun cukup lah. Kita muhasabah, koreksi, refleksi balik apa yang kita buat, sebab kita ni pendosa. Takut-takut tuan-tuan ada sekelumit kibir tu, ada sekelumit sombong dalam diri kita, maka sebab itu kita kena bersihkan habis. Bersihkan habis sifat kibir tersebut. Takut tuan-tuan hak mati tak dan taubat, rupanya tadi ada sombong. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tak masuk syurga ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab sombongnya yang bertapak dalam hatinya, walaupun seberat biji sawi sekalipun. Hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripadanya sombong. Kerana ada di bawahnya sifat sombong 3 macam daripada kekejian yang besar. Jadi bila mana ada sifat sombong ni, dan walaupun seberat biji sawi sekalipun, maka dia tidak masuk syurga. Kerana sombong ni ada 3 kekejian yang ada pada sifat sombong. Yang pertama, merebut sifat yang tertentu dengan Allah Ta'ala, seperti yang tersebut pada hadis yang terdahulu. Yang pertama tuan-tuan, yang kata sifat sombong ni ada di dalamnya kekejian. Kerana yang pertama, bila dia ada sifat sombong, artinya dia rebut sifat Allah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai, ketinggian kesombongan itu selendang aku. Jadi orang yang ambil sombong, ada dalam dirinya sombong, artinya dia memakai selendang Allah, dia memakai sifat Allah. Sebab itu keji orang yang ada sombong ni. Tapi pada dia mulia, sebab dia nampak dia hebat. Pada dia mulia, dia tak sedar tuan-tuan. Rupanya kalau dia tak selesaikan tuan-tuan, dia tak buang, jangan buat pasal melibat pada akhirat. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Yang kedua, kekejian yang kedua yang ada pada sombong, kenapa? Mengengkarkan yang sebenar, iaitu yang hak, dan menghinakan manusia. Sabda Nabi SAW, Al-kibru man bataral haq wa ghamatan nas. Artinya bermula membesarkan diri itu, iaitu sombong, perbuatan mereka yang menolak ia akan yang sebenar, iaitu perkara yang hak, dan mengengkarkan ia akan dia, dan menghinakan ia akan manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kekejian yang kedua, bila mana ada sifat sombong, biasanya tuan-tuan dia akan mengingkari ataupun menolak perkara yang hak. Perkara tu betul, perkara tu hak, maka dia tolak dengan sebab sombongnya. Bahkan dia senang untuk menghina orang lain. Nampak iblis, dia tahu benda tu hak, Allah Ta'ala yang jadikan, tapi bila ada sombong, dia tolak akan kebenaran. Begitu juga pada zaman Rasulullah SAW, Abu Jahal dan sebagainya, mereka kenal tuan-tuan Nabi SAW siapa. Mereka tahu, sebab bukan lain,
Rasulullah SAW bagi mereka, sebab anak saudara mereka juga. Dia tahu kebenaran, dia tahu hak, tapi dengan sebab apa? Sombong. Sebab apa? Mereka ni orang berpengaruh. Dia tu orang yang pangkatnya tinggi, berpengaruh di kalangan orang Arab. Maka bila mana dia peluk Islam, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, maka akan dia duduk di bawah Rasulullah. Mana mungkin dia kata, aku jawatan besar, pangkat tinggi. Maka sombong, maka dia tolak kebenaran. Sebab tu cabaran tuan-tuan, orang yang ada pangkat, ada jawatan, kekayaan, dia mudah tergelincir kepada kesombongan. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu ulama-ulama dulu memang tolak tuan-tuan. Sebab besarnya dia punya chance dia tu, peluang dia untuk dapat sombong tu sangat mudah, dengan sebab pangkat, jawatan, kekayaan. Jarang kita tengok orang miskin sombong. Jarang tuan-tuan orang yang tak ada pangkat, tak ada jawatan ni sombong. Tapi kalau orang yang tak ada pangkat, tak ada jawatan, dia sombong, dia lagi teruk daripada orang yang kaya yang sombong. Dahsyat. Tapi nak kata antara faktor yang sangat mudah terjerumusnya, terdapatnya sifat sombong bila ada pangkat, ada jawatan, ada kekayaan. Sangat-sangat bahaya. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan kekejian bila mana ada sifat sombong, dia sangat mudah untuk menghina orang lain. Sangat-sangat mudah untuk menghina orang lain. Sebab tu bila kita mengaji ni, bila kita belajar, bila kita ada ilmu, itu pun satu perkara yang perlu ambil perhatian. Jangan sampai bila mana kita belajar, kita mengaji, rasa kita dah ada ilmu, maka kita rasa kita lah paling mulia, paling alim, maka sombonglah dengan orang jahil. Sebab tu sebenarnya buah ilmu yang paling mulia ialah tawaduk. Hasil daripada ilmu yang kita dapat, yang kita belajar, buah ilmu yang paling mulia tak lain dan tak bukan tawaduk. Artinya apa? Bila mana dia mengaji, dia belajar, dia ada ilmu, tapi dia tak ada sifat tawaduk, makin dia meninggi, ilmu yang dia dapat tu ilmu yang tak manfaat. Sebab tu orang tua-tua kata apa, mesti jadi seperti mana resam padi, makin berat makin tunduk, makin berilmu makin tawaduk, bukan makin ilmu makin meninggi, makin mendongak. Kalau dia makin belajar, makin sombong, makin meninggi tuan-tuan, something. Apa niat dia belajar tu? Supaya nak panggil orang dia tu orang alim, nak panggil dia apa dia? Ustazah pilihan, imam muda, pencetus, macam-macam lah tuan-tuan. Bahaya tu. Sebab tu buah ilmu yang paling mulia adalah tawaduk. Sepatutnya makin dia berilmu, makin dia mengaji, makin tawaduk. Artinya ilmu yang dia dapat tu, yang dia mengaji tu adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Kemudian lagi tanda orang yang berilmu adalah tengok kepada adabnya, kepada akhlaknya, bukan kepada sertifikat, sijil. Oh dia tinggi ilmu dia Ustaz. Kenapa? PhD. Oh gitu. Dia kurang sikit ilmu dia. Kenapa? Diploma aja. Tak, bukan tarafnya keilmuan seseorang kepada sertifikat, sijil. Keilmuan seseorang adalah pada akhlak, adab, tawaduk. Sebab tu ulama menyatakan man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, artinya dia tidak ada ilmu. Itu dia punya kayu ukurnya. Kayu ukur bagi orang yang berilmu. Sebab tu tawaduk adalah buah ilmu yang paling mulia. Sebab dia berdasarkan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Supaya Allah Ta'ala meninggikan orang yang beriman antara kamu dan juga orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Beberapa darjat. Memang kita dituntut untuk mengaji, belajar, cari ilmu, tapi jangan kita tertipu dengan syaitan.
Akan berilmu. Ada tak? Ada tuan-tuan. Makin dia belajar, makin dia rasa dia ilmu, dia mulia, hatta dia pandang hina kepada orang yang jahil. Pintu syurga bagi orang yang berilmu adalah orang jahil. Pintu syurga orang yang berilmu adalah orang jahil. Macam mana pula yang dikatakan pintu syurga bagi orang yang berilmu adalah orang jahil? Iaitu dia tidak merasakan dirinya ilmu yang dia ada itu adalah dia mulia, tetapi dia memandang orang jahil itu tidak dengan pandangan hina, maka dia mengajar dan membimbing orang jahil dengan ilmu yang dia ada. Maka peluang dia untuk masuk syurga sebenarnya dengan apabila bertemu dengan orang yang jahil. Bukan bila bertemu dengan orang yang jahil dia merasa dia mulia dengan ilmu yang ada. Orang yang jahil itu orang yang hina, maka itu masuk neraka. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, itu sebenarnya mudah untuk dia masuk syurga. Pintu orang yang berilmu, pintu syurga bagi orang yang berilmu adalah orang yang jahil. Faham tak tuan-tuan? Tak faham? Malam-malam ni pelik-pelik pula ustaz ni. Tuan-tuan, ada kadang-kadang satu perasaan timbul dalam hati. Timbul lah tuan-tuan, kita tengok tiba-tiba dalam hati tengok, lah ni pun dia tak tahu. Lah tak. Sebab tu tak ramai orang nak tanya dalam majlis taklim, majlis belajar. Sebab takut tuan-tuan. Dan orang tanya satu soalan, kali dia tengok tu pun tak tahu. Nampak? Hati-hati. Artinya dia tengok tu dengan memandang merendahkan diri orang tu dan memuliakan diri dia. Aku lebih tahu. Lah tak tahu rupanya. Nampak? Artinya dia sombong lah. Tetapi bila mana dia tahu ada orang yang tak tahu, ini peluangnya. Bukan nak mengangkat, mengupkan diri, tapi kita nak ajar, nak membimbing dia dengan ilmu yang kita ada. Itu maksud saya. Pintu syurga bagi orang yang berilmu adalah orang jahil. Tak faham lagi? Nampak? Sebab itu jangan sampai ada sedikit pun tuan-tuan rasa yang sedemikian. Pintu syurga orang yang kaya adalah orang miskin. Pintu syurga orang kaya adalah orang miskin. Lepas tu kata guru saya, beruntung kalau dok mai datang kepada kita tu orang minta sedekah, minta derma, minta infak, minta bantuan. Artinya tuan-tuan, pada ketika itu Allah Ta'ala sebenarnya nak datangkan pintu syurga bagi dia. Pintu syurga, tak payah nak cari-cari. Tak payah nak cari-cari mana orang susah, mana nak sedekah ni apa semua, tak payah. Dia mai datang dah, tinggal lagi nak bagi tak nak bagi saja. Dah. Tapi kalau dia tahu inilah pintu syurganya, maka dia akan bagi walaupun sedikit. Dia tidak banyak komplain. Seperti mana yang berlaku setengah-setengah orang tu, bila datangnya orang minta sedekah ke apa je, awak lagi bukan semalam dekat bank Islam, ini kat bank rakyat dah kan. Tak ada kerja lain nampak tuan-tuan, dia komplain, dia siasat, siap temu duga, lala dia tak bagi juga. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, nak bagi, tak bagi, diam, habis cerita. Walaupun dekat bank mana kita jumpa orang yang sama, tak nak bagi, diam, jangan komplain. Kadang-kadang benda yang didatangkan oleh Allah Ta'ala tersebut ujian sebenarnya. Ujian sebenarnya tuan-tuan. Sebab tu hati-hati dengan perkara tersebut. Nak bagi, tak nak bagi dah, diam. Itu yang terbaik. Itu yang sebaiknya. Kita jangan banyak komplain, banyak argument. Sebenarnya itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu yang dimaksudkan tadi, pintu syurga bagi orang yang kaya adalah orang miskin. Pintu syurga bagi orang yang berilmu adalah orang yang jahil. Maka sebab itu hati-hati dengan sifat sombong, kerana orang yang sombong itu dia sangat mudah untuk menghina orang lain, seperti mana yang disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW tadi. Dan yang ketiga, kekejian yang ada pada orang yang sombong ini, iaitu bahawasanya
bahwasanya membesarkan diri, yakni sombong itu sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Yang ketiga, sebab apa sombong itu merupakan ada di dalamnya kekejian? Kerana sombong itu sebab bagi meninggalkan segala sifat yang terpuji. Kerana orang yang membesarkan diri itu tiada kuasa, tiada mampu ia kasih bagi manusia akan barang yang kasih ia bagi dirinya, dan tiada kuasa ia merendah diri, yakni tawaduk, dan tiada kuasa ia meninggalkan marah. Dia akan jadi pandai baran, suka marah, dan dengki, hasad, sebabkan sombongnya tadi, dan berlemah lembut pada memberi nasihat, dan meninggalkan riak. Pendeknya, tiada ada kelakuan yang dicela, melainkan mengerjakan akan dia oleh orang yang membesarkan diri, yakni sombong. Dan tiada ada kelakuan yang dipuji, yakni sifat mahmudah, melainkan meninggalkan ia akan dia sifat sombong. Tak ada cara lain tuan-tuan untuk masukkan sifat mahmudah, sifat yang terpuji, melainkan kena keluarkan, buang habis sifat yang tercela. Itu tingkatan bagi kita nak bersihkan hati. Dia kena mula-mula sekali takhalli, kosongkan, buangkan habis sifat mahmudah, sifat masmumah, sifat yang tercela. Sombong buang, riak buang, sum'ah buang, marah buang, semua buang. Bila dah takhalli, dah kosong dah, baru kita tahalli. Tahalli maknanya hiaskan dengan sifat mahmudah, sabar, lemah lembut, tawaduk, qanaah. Baru mai datang tu masuk. Dah. Tapi kalau dia kata, saya penyabar Ustaz, ada sifat mahmudah, tapi ada kalanya geram juga. Itu dia tak betul-betul komplit betul, dia tak bersih betul. Dia tak bersih betul-betul, dia tak buang betul-betul, dia tak takhali. Dia tu yang campur aduk tu. Macam kita nak minum air kopi ni kan, nak betul-betul rasa kopi ni, betul-betul kopi tu kau tu, mesti cawan ni kosong daripada air-air yang lain. Nescafe tak ada, Milo tak ada. Kalau separuh Milo, separuh kopi, tu apa tu? Miloko. Nak kata kopi pun tak, nak kata Milo pun macam Milo. Dia tak kau tuan-tuan, dia tak kip betul kopi tu. Dia kena keluarkan Milo, dia kena keluarkan Nescafe, letak, bersihkan cawan ni, letak kopi, baru dapat rasa kopi. Itu dia punya tamsilan dia. Kalau tak tuan-tuan, dia bercampur aduk. Tu yang kadang kita ibadah ni kejap malas, kejap rajin, kejap rajin, kejap malas. Banyak malas dia rajin. Kejap datang kuliah, kejap tak, kejap pergi, kejap datang, kejap pergi, banyaknya lenyap, absent ni banyak tuan-tuan daripada datang. Ada kalanya macam itu. Sebab dia bercampur, dia tidak betul-betul takhali. Bila dah betul-betul takhali, kosong, bersih, barulah tahalli. Bila dah tahalli tuan-tuan, dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, barulah tajalli. Ada keperasanan dalam hatinya Allah Ta'ala, sentiasa kita dapat rasakan keperasanannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini contoh sajalah kopi tuan-tuan. Ibarat yang lain jugalah. Tapi kopi ni bagus tuan-tuan minum, banyak manfaatnya. Satu, bagus untuk perut, penghadaman. Kopi ni bagus untuk perut, penghadaman. Yang kedua, dia menghilangkan balgam. Balgam ni kahak. Sebab tu orang dia selalu sering lupa, kerana dalam diri dia ada banyak balgam. Nak supaya kuat ingatan, hilangkan balgam, banyak minum kopi. Banyak minum kopi. Banyak faedah kopi. Dan banyak yang saya dah sebutlah sebelum ni. Paling tidak pun satu hari sekali pun kita minum kopi dah cukup, dah memada. Kemudian baunya tuan-tuan, yang bau dia yang agak mengharumkan, sehingga kan disebut sebagian ulama menyatakan selagi mana ada bau kopi
pada rongga mulut orang yang minum kopi, maka malaikat meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan benci kopi lah. Tapi kalau orang demam kuning, jangan minum kopi. Orang yang sakit kuning tak boleh minum kopi, itu pantang dia. Itu pantang dia, tuan-tuan. Baik. Dan juga kopi ni bagus untuk menghilangkan ngantuk. Menghilangkan ngantuk untuk kita qiyamul lail. Bukan tengok Facebook, bukan tengok WhatsApp, duk hilangkan ngantuk. Tapi ada juga orang minum kopi ngantuk. Ngantuk. Itu kena scan dah, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu yang ketiga, sifat kekejian yang ada pada orang yang sombong, maka dia sebab bagi meninggalkan segala sifat kepujian. Yang sifat mahmudah ni jarang duk ada, tuan-tuan. Dia banyak sifat negatif. Bila dia sombong, maka zahirlah apa? Dia suka dengki, hasad pada orang. Dia auto, tuan-tuan. Suka tengok orang susah, susah tengok orang senang. Itu penyakit SMS. Suka melihat orang senang, suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Faham, tuan-tuan? Itu punca daripada mana? Sombong. Sombong. Kemudian daripada sombong juga, maka dia akan jadi sifat suka marah. Jadi pemarah, tuan-tuan. Suka marah dan sebagainya. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat membesarkan diri itu, bahawa mengetahui manusia yang membesarkan diri itu akan hakikat dirinya. Ini kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, macam mana kita nak mengubati penyakit sombong. Macam mana kita nak mengubati penyakit sombong. Sebelum kita nak mengubati penyakit sombong dulu, tuan-tuan, kata ulama, kita kena tahu tanda-tanda orang yang sombong. Bila tahu tandanya dah ada, jadi cepat-cepat kita rawat, cepat-cepat kita ubati. Tapi kalau tak ada, tak payahlah nak ubat. Sebab itu mencegah itu lebih baik daripada merawat. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi kita mengaji, kita belajar tasawuf ni nak cegah supaya jangan sampai ada terjangkitnya sifat masmumah. Itu lebih salim, lebih selamat. Tapi kalau dah kena, nak ubat payah, tuan-tuan. Sebab itu al-wiqayah khairum minal ilaj. Prevention is better than cure. Tuan Jawa sebut lah. Hak cegah dulu. Tapi kalau dah ada dah, kemudian tahu daripada tanda-tanda, barulah kita kena ubat. Sebelum tu kena tahu dulu tanda-tanda orang yang sombong. Kata ulama, yang pertama, rasa bangga melihat dirinya lebih daripada orang lain. Rasa bangga, ini kata takjub. Rasa bangga melihat dirinya daripada orang lain. Contohnya, dia rasa bangga dengan dia ni hak pandai daripada orang lain. Lagi pula dalam peksa asyik nombor 1 je. Asyik aku je nombor 1, kenapa habislah, tuan-tuan. Kelongkang terus. Hati-hati. Itu tanda sombong tu. Kalau dah ada dah, dia berasa bangga je, tuan-tuan, dengan apa kelebihan yang dia ada daripada orang lain tu, itu dah ada tanda dah, dia sombong. Yang kedua, suka menonjolkan diri. Suka menonjolkan diri daripada orang lain. Itu tanda sombong. Itu tanda sombong, menonjolkan diri daripada orang lain. Tapi bukanlah orang yang duduk depan ni semua sombong. Dah memang tempat kosong, kena penuhkan dah, tuan-tuan. Itu bukan maksudnya dia menunjukkan diri. Macam orang dia suka pakai pakaian yang kemas, yang cantik,
baju dia kemas, cantik, kasut dia Masya Allah, Tabarakallah, bersih. Itu bukan nak menunjukkan diri. Itu memang satu perkara yang bagus. Itu satu perkara yang elok. Sebab tu kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menyatakan, yang Nabi sebut tu, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga seseorang itu yang mana di dalam hatinya ada sombong, walaupun seberat biji zarah sekalipun. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana pula orang yang suka pakai pakaian yang cantik-cantik, yang kemas, yang bersih, kasutnya bagus, adakah dia termasuk orang yang sombong? Nampak macam menonjol pula daripada orang lain. Maka jawab Rasulullah SAW, tak. Itu bukan orang yang sombong. Kerana apa? Kerana orang yang macam ini, Rasulullah menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kerana orang yang pakaiannya bagus, bersih, elok, kasutnya pun bersih, cantik, itu termasuk daripada keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kata Rasulullah, innallaha jamil, sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, dan Allah Ta'ala suka dengan keindahan. Maka itu dia tidak termasuk daripada kesombongan. Itu pun kita kena faham juga. Jadi kalau orang yang duduk saf yang pertama ataupun duduk depan-depan ni bukanlah perkara yang menunjukkan kesombongan, melainkan dia ada niat suka menunjukkan diri daripada orang lain, nak menunjukkan dia itu lebih hebat. Itu termasuk tanda orang yang sombong. Yang ketiga, kata ulama, tanda orang yang sombong, dia meminta dia tu mesti kena duduk di hadapan sekali dalam mana-mana majlis. Tak, dia datang lambat contohnya, dia beritahu urus dia, Ji, saya kena duduk depan. Amboi kap. Tak, dia minta duduk depan dalam mana-mana majlis, kerajaan ke, program aktiviti ke dan sebagainya, dia mesti kena duduk depan. Itu tanda lah. Tanda itu tanda orang yang sombong. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita semayang, memang untuk saf adalah bagi orang yang datang dulu. Dia kena rebut. Dia kena rebut. Kalau dia main datang lambat, saf dia dah penuh kat depan, dah tak ada, dah kosong, dia duduk belakang-belakang lah. Belakang lah. Nak duduk depan kena datang awal. Nak kena duduk depan kena datang awal. Sebab tu dalam kita memenuh saf ni, dalam sembahyang ni, dia tidak ada kompromi. Dia tidak ada kompromi. Siapa awak ke, pangkat ke, jawatan, lambat duduk belakang lah. Dia tak ada kompromi. Tapi kalau dia minta untuk ke depan dalam mana-mana majlis keramaian, tuan-tuan, itu dah tandanya sombong, kata ulama. Kemudian yang seterusnya, kata ulama, tanda orang yang sombong, dia beraksi ataupun bergaya dengan keadaan yang angkuh, yang sombong. Contoh cara berjalan dia, cara pun jalan macam orang sombong. Kalau tuan-tuan nak tahu, tengok cerita Piramli tu. Tak? Kan dia ni tunjuk cara jalan macam orang sombong macam mana kan? Lain macam je dia, mendada je, meninggi dah. Dunia aku yang punya, dia kata. Itu sombong tu. Itu adalah tanda dia ada kesombongan dalam hati dia. Yang seterusnya, tanda orang sombong, dia suka mengingkari ataupun membantah kepada orang lain walaupun dia salah. Walaupun dia salah, dia tahu, dia tetap juga dok nak bahas, dok nak balah, nak bantah walaupun dia salah. Itu memang sombong lah, tuan-tuan. Itu memang sombong. Yang seterusnya, tanda orang sombong, dia tidak ambil peduli dengan nasihat yang diberikan. Orang bagi teguran, bagi nasihat, maka dia tak ambil kisah. Dia tak ambil peduli dengan teguran yang dibagi. Lepas tu tuan-tuan, kita bila mai datang orang bagi nasihat, bagi teguran, bagi peringatan, tu bagus. Tu tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah Ta'ala hantar
Satu orang bagi reminder, bagi peringatan kepada kita, bagus. Tapi tanda Allah Ta'ala lantak dah pada kita, tak ada satu orang pun nak tegur kita, duk bagi peringatan pada kita. Habis tuan-tuan. Tapi orang tak belajar, dia pandang lain pula. Alhamdulillah, tak ada orang nak nasihat aku. Bagus aku ni. Oh, masuk bakul angkat sendiri tuan-tuan. Sebab tu bila ada teguran, peringatan, kita berlapang dada, kita terima. Bila mana dia tidak mengendahkan nasihat, teguran orang lain, itu tanda dia sombong tuan-tuan. Dan lagi kata ulama, tanda orang yang sombong, dia suka menginyaya, menindas orang yang susah ataupun orang yang miskin daripada dia. Dia buat kezaliman, dia buat penyayaan kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin dan sebagainya. Itu tanda orang yang sombong. Dan lagi kata ulama, tanda orang yang sombong, dia sentiasa menganggap dirinya betul selamanya. Tak pernah salah. Tak pernah salah. Ni siapa ni biasanya yang selalu anggap dirinya betul? Tak berani orang lelaki nak beritahu. Pak Haji pun tak berani nak cakap. Sekarang habis tak balik kan. Gurau je Pak Haji, kau cakap apa pun. Tapi kalau dia rasa dia betul je selamanya tuan-tuan, berat. Dia kena mengaji tasawuf, bahaya. Bahaya. Dia tak sedar tu bahawa sudah ada sifat sombong. Dan yang seterusnya tuan-tuan, tanda orang yang sombong, suka memuji diri sendiri. Suka puji diri sendiri. Geram betul aku, tak ada seorang pun nak puji aku, pujilah diri aku sendiri. Dia punya geram ni tuan-tuan, dia puji diri sendiri. Bila dia puji diri sendiri, habis. Budak-budak sekarang pun kata ke laut dah tuan-tuan. Jangan sampai hak puji diri sendiri. Jangan sampai. Kita kena sentiasa memandang kita ni kekurangan, hina, sebe-sebi tuan-tuan. Jangan rasa kita ni sampai kita kenapa dia sampai rasa dia puji diri sendiri? Kerana dia rasa dia tu sempurna, dia tu elok, dia tu mulia. Sampaikan dia tergamak, orang kata memuji diri sendiri. Dan seterusnya tuan-tuan, bila mana tanda orang yang sombong ini, dia suka bermegah dengan keturunan dia, dengan nasab dia, keturunan dengan datuk nenek moyang dia dan sebagainya. Dia bermegah. Datuk dia, datuk saya ni orang hebat Ustaz. Datuk nenek dia, keturunan dia, walaupun siapa sekalipun keturunan kita, datuk nenek kita dan sebagainya, jangan kita bermegah dengan mereka, dengan keturunan nasab dan sebagainya kan. Baru-baru ni kecoh satu negara kan, berkenaan tentang apa nama, nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira lah tuan-tuan, walaupun dia bukan nasab keturunan Rasulullah SAW pun, walaupun dia bukan Ahlul Bait, hak dia Islam, ada iman, sesama kita seagama, dia tetap saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Maka apatah lagi dia mai datang tu tetamu, maka ihtiramlah, muliakanlah tetamu. Walaupun bukan nasab daripada keturunan Rasulullah SAW. Ini sampai nak kaji, sampai nak selok-belok, tengok betul ke dia ni Ahlul Bait, betul ke dia keturunan apa Rasulullah. Habis kalau tak betul macam mana? Jadi macam mana kadang-kadang kita hari ni dalam menilai dalam satu-satu perkara, sehingga kan menonjolkan diri itu bahawa nampak dia itu nampak nak menunjukkan bahawa dia itu lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang dia disangkakan tersebut. Lepas tu bahaya. Jangan duk kaji-kaji nasab keturunan tuan-tuan, tak payah. Tak perlu pun. Walaupun memang ada pun, tapi tak perlulah untuk kita sampai nak bermegah-megah, sampai kita pula nak selidik-selidik, nak kaji tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Lepas tu hati-hati dengan perkara-perkara yang macam ini. Bila mana dia bermegah dengan keturunan nasab datuk nenek moyang dia, maka itu merupakan tanda tuan-tuan bahawa dia itu orang yang sombong.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka bila tahu ada tanda-tanda tersebut, maka di sini kata musannif rahimahullahu taala, bagaimana untuk mengubatinya bila sudah ada sifat kesombongan di dalam hati seseorang itu. Dan bahawasanya permulaan air mani yang binasa, yakni kemuruh, dan kesudahannya bangkai yang keji. Baik, ubat sombong yang pertama sekali, hendaklah kita mengetahui hakikat diri kita. Hakikat kita ni asal daripada mana? Asal daripada air mani. Air mani yang hina. Yang binasa tu yang hina, yang berakhir, maknanya yang binasa yang berakhir atas kematian, sehingga kan menjadi bangkai yang tidak bernilai pun nanti. Kita jangan rasa banggalah kalau kita tahu asal hakikat kejadian kita ni. Ya Allah, hinanya tuan-tuan. Maka kalau begitu, macam mana kita nak sombong? Macam mana kita rasa nak besar diri? Ini yang sangat-sangat bahaya. Ada satu kisah akibat daripada sombong yang disebutkan dalam satu riwayat hadis sahih Imam Muslim. Ada seorang laki-laki ni, dia sedang makan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi seorang lelaki yang sedang makan dekat dengan Rasulullah SAW ni, dia makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Rasulullah SAW pun memberi nasihat lah, supaya jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Sebab tu tuan-tuan, makan dengan tangan kanan, ambil pun dengan tangan kanan. Kalau kata orang kata kadang dia tengah makan tu, tiba-tiba dia nak minum air, pun guna tangan kanan juga. Ni ambil tangan kiri. Tangan kiri ada certain perkara saja yang boleh kita guna untuk tangan kiri. Kita membersihkan hadas, tangan kiri. Ambil slipper, tangan kiri. Ambil slipper tangan kiri tuan-tuan, bukan tangan kanan. Ambil kasut tangan kiri. Ada certain perkara saja yang kita guna tangan kiri. Yang lain, benda yang baik biasanya guna tangan kanan. Tangan kanan. Sebab tu ikut sunnah lah. Ikut sunnah Rasulullah SAW menyatakan tayammun, Nabi banyak menggunakan yang kanan daripada yang kiri. Jadi bila mana ada satu orang lelaki ni, dia sedang makan dekat dengan Rasulullah SAW, yang makan dengan tangan kiri, lalu Rasulullah SAW berikan nasihat supaya makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Lalu dia pun jawab, ya Rasulullah, aku tak boleh nak makan dengan tangan kanan. Aku tak boleh makan dengan tangan kanan. Jadi kata dalam hadis tersebut, bila dia jawab bahawa dia tak boleh makan dengan tangan kanan dia, tidaklah yang menyebabkan dia menolak untuk makan dengan tangan kanan, melainkan kerana, kata ulama, sombongnya dia. Sombongnya apa? Mana? Dia tak mahu menerima nasihat Rasulullah. Rasulullah nasihatnya, tegurnya guna makan tangan kanan. Tapi dia kata aku tak boleh makan dengan tangan kanan, bukan sebab apa dia tak boleh nak guna tangan kanan. Dia boleh, cuma tinggal lagi dia sombong. Dia sombong. Dia tak mahu menerima nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir cerita tuan-tuan, akibat sombong dia tersebut disebutkan dalam riwayat, selepas daripada peristiwa tersebut, dia betul-betul tak boleh nak gerakkan, nak angkat tangan kanan dia sampai selamanya, dengan sebab sombong tersebut. Itu disebutkan akibat orang yang sombong, bahaya. Bukan tak boleh nak guna, boleh guna, cuma tinggal lagi tadi dia tak boleh nak menerima teguran, nasihat daripada Rasulullah. Kan tadi ulama sebut salah satu tanda orang yang sombong, sukar dan susah menerima teguran ataupun nasihat daripada orang lain. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu ubat yang pertama untuk mengatasi
kesombongan ni, yang pertama dia kena tahu dulu hakikat diri dia. Asal kejadian dia daripada mana? Daripada air mani yang hina, yang akhirnya kesudahannya menjadi bangkai yang keji, yang tidak bernilai. Jadi apa yang perlu kita nak sombong? Dan ia pada antara demikian itu menanggung akan tahi. Kalau kita lihat sendiri, apa nama, dalam diri kita ni sentiasa tanggung najis tak? Dalam perut kita. Apa yang kita nak sombong tuan-tuan? Sentiasa kita bawa najis dalam perut kita, dalam diri kita. Maka jauh sekali kita nak ada sombong kalau kita ingatlah. Kalau kita ingat asal usul kita ni yang sebenarnya Allahu Akbar, sentiasa duk bawa najis dalam perut kita. Jadi kalau kita ingat tu, maka jauhlah kita ada sifat sombong. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahawasanya asal ketiadaan kemudian dijadikan akan asalnya. Daripada tanah kemudian dijadikan akan dia sendiri, daripada air mani, kemudian daripada darah, kemudian daripada seketul daging. Ini artinya dulunya kita ada tak? Tak ada. Kemudian kita diadakan, kemudian dilahirkan atas dunia ini. Semua itu siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang asal daripada tak ada kepada ada, yang daripada tanah kemudian kita dijadikan sampai hari ini, yang sempurnanya hasil kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan atas diri kita sendiri, bukan atas keupayaan kekuatan kita di sini, tak. Sebab tu kena betul-betul meresap, memahami tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah. Kita selama-lamanya tidak ada keupayaan, tiada kekuatan melainkan Allah. Bila faham begitu, sedar diri kita tuan-tuan, maka tak perlulah kita sombong. Walaupun macam mana sekalipun kita kaya, berilmu macam mana sekalipun, kita faham dah asal usul kita, kita faham kita ni siapa yang jadikan, kita tak ada daya upaya, keupayaan melainkan Allah, maka hilanglah sombong tuan-tuan dalam diri kita. Apatah lagi nak wujudnya sombong dalam diri kita bila kita tahu asal usul bagaimana hal kejadian diri kita itu sendiri. Kemudian dan tiada ada baginya pendengar, dan tiada pengetahuan, dan tiada penglihat, dan tiada hidup, dan tiada kekuatan. Kemudian dijadikan baginya segala tersebut. Siapa yang melakukan proses penciptaan itu semua? Daripada air mani lah, segumpal darah lah, kemudian jadi seketul daging, kemudian jadi manusia, kemudian Allah Ta'ala jadikan pendengaran, penglihatan dan semuanya melainkan Allah. Semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata kita bijak ni, pandai ni, kita ada ilmu pengetahuan yang banyak dan sebagainya, itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya mengerasi akan dia oleh penyakit, terkadang sakit ia dengan tergagah. Dan ubat seterusnya, nak kata dia ni boleh terkena penyakit ataupun boleh sakit dengan sebab penyakit lah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sihat dan sebagainya. Masa dia sakit tu siapa yang sembuhkan? Bila sihat, Allah Ta'ala yang sembuhkan. Artinya kita ni sentiasa dalam keadaan kena merasai kekurangan, kelemahan, ketidakupayaan dan tidak kuat. Itu memang kita kena rasa ada perasaannya macam itu tuan-tuan, nak hilangkan sifat sombong ini. Dan lapar ia dengan tergagah, dan dahaga ia dengan tergagah, dan terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, pada jahil ia akan dia. Kadang-kadang dia boleh terkena penyakit, kadang-kadang dia ingin tahu dengan sesuatu, tapi dia jahil, dia tak tahu siapa yang bagi tahu, siapa yang bagi ilmu, kan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia lupa, kemudian dia ingat kembali. Daripada dia lupa tersebut, siapa yang ingatkan dia? Hasil daripada lupanya tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kena sentiasa memandang diri kita hina, kita ni lemah. Supaya kita sentiasa jangan ada bertapaknya sombong dalam diri kita. Dan menghendaki ia akan melupakan sesuatu, maka ia ingat ia akan dia. Kadang-kadang kita lupa. Memang kita sering lupa tuan-tuan. Nama pun manusia, asal daripada nasya. Nasya ni lupa. Manusia, insan.
Nasian ni bahasa Arab maknanya lupa. Tak. Memang kita sering lupa. Lupa yang musibah yang besar bagi manusia, dia lupa akhirat. Lupa letak mana kunci barang kat mana, tak kisah masalah tuan-tuan. Tapi lupa yang memudaratkan, yang musibah besar, bila mana dia lupa kepada akhirat. Sebab tu jangan kita lupa akhirat, jangan kita lupa kematian. Lupa barang letak kat mana, lupa kunci letak kat mana, itu tak jadi masalah. Maka lupa ni biasalah. Perkara yang biasa dalam keadaan manusia itu sendiri. Sebab tu tuan-tuan, ada satu amalan ataupun ayat untuk menghilangkan lupa. Ini disebut oleh Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullahu ta'ala, seorang wali min awliyaillah. Beliau kata apa? Kami telah diajar semenjak 35 tahun dulu oleh syekh kami kaedah untuk menghafal dan juga kaedah supaya tidak lupa. Apa dia? Iaitu kaedahnya meletakkan tangan di atas kepala setiap kali selepas solat sambil membaca ayat yang ke-6 daripada suratul A'la sebanyak 7 kali. Tuan-tuan buka suratul A'la, sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Itu ayat suratul A'la. Kata Syekh Saleh Al-Ja'fari rahimahullah ta'ala, syekh kami, guru kami, hak ngajar dulu lama dah, 35 tahun, supaya ingatan kami kuat. Bila dok ngapal, ngaji, belajar tu kuat ingatan, ingat, dan dapat menghilangkan lupa. Sifat pelupa tu dapat hilang, dapat mengatasi lupa. Maka amalan dia apa tuan-tuan? Setiap kali lepas sembahyang, letak tangan tu di atas kepala sambil kita baca sanuqri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. Tak tangan atas kepala, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. InsyaAllah tuan-tuan, ingatan akan kuat, dia tidak jadi pelupa. Dia tidak jadi pelupa. Dan satu lagi tuan-tuan, supaya kita jangan mudah lupa dan tidak nyanyuk, kena selalu baca Quran. Kena selalu baca Quran. Nak nyanyuk je? Tak nak kan? Kena selalu baca Quran tuan-tuan. Saya jumpa sendiri tuan-tuan, salah seorang daripada anak murid Tok Kenali di kampung saya tu, ada satu orang, kita panggil Tok Fakih. Tok Fakih, Fakih Hashim nama dia, Haji Hashim. Tapi dia orang alim, orang fakih, kita panggil Tok Fakih Hashim. Meninggal 100 tahun lebih. Kami membesar dengan beliau lah. Di Muar tuan-tuan dulu ada 2 orang yang digelar sebagai Tok Fakih. Bukan fakir, fakih. Memang betul-betul mereka alim. Satu Fakih Zaid, yang kedua Fakih Hashim. Dua-dua guru kami tuan-tuan. Semasa hayatnya, dalam 100 lebih sebelum meninggal, masa tu sebelum saya mengaji di luar negara lah, saya jumpa, saya panggil lah Tok Fakih. Saya nak tanya, Tok Fakih, apa rahsia amalan dia ingatan dia kuat? Dia walaupun dah 100 lebih tuan-tuan, tapi sembahyang fardu 5 waktu berjemaah di masjid tak pernah tinggal. Kemudian mata dia cukup terang. Malam-malam tu pergi sembahyang maghrib isyak naik basikal. Anak nak beli motor apa semua, dia tak mau. Tuan-tuan bayangkan dah 100 lebih tu, tapi mata dia terang malam-malam tu. Kita baru umur berapa dah rabun dah. Mata terang, badan sihat, kemudian ingatan dia kuat. Saya tanya Tok Fakih, apa rahsia amalan Tok Fakih kuat ingatan?
kenal. Masa saya habis belajar pun, saya balik jumpa dia, dah balik dah. Tok Pakir kenal ke? Apa tak kenal lah. Ingat dia. Ingat. Ingat dia tuan-tuan. Rasanya apa? Dia kata apa? Jangan tinggalkan baca Quran. Kalau kami lalu depan rumah Tok Pakir tu, memang kalau kita tengok lepas asar tu, dia duduk atas kursi malah tu, dia duduk sambil buka Quran. Tak tinggal tuan-tuan. Bila mana dia baca Quran selalu tu, kesannya, akibatnya tuan-tuan, hasil baca Quran selalu, insya-Allah dia tidak akan ada penyakit nyanyuk, dan tidak akan mudah lupa. Kan? Apatah lagi dengan sinonim Melayu mudah. Itu lain tuan-tuan. Itu banyak baca Quran, insya-Allah dia tak akan pelupa, dan juga dia menghindari penyakit nyanyuk. Dan satu lagi, amalan tadi boleh amalkan tuan-tuan. Itu amalan para wali min awliya ilahi subhanahu wa ta'ala, dan sangat mudah dan ringkas. Setiap kali lepas sembahyang saja boleh kita letak juga. Dan boleh juga kalau nak buat pada anak-anak, supaya dia kuat hafalan dia, kuat ingatan dia, boleh juga. Kita letak tangan kita letak atas kepala dia, maka kita baca, niatkan supaya dikuatkan ingatan dia, supaya tidak pelupa. Kalau tengok Abang Haji itu selalu pelupa, rumah dia kena buat. Letak kepala dia tak ada. Sanuqri'uka fala tansah. Itu boleh untuk diamalkan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bila mana kita lupa, yang ingatkan siapa? Allah Ta'ala. Dan menghendaki ia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan dia. Dan dibenci ia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia akan dia. Dan ingin ia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia akan dia. Kemudian kesudahannya mati. Akhirnya apa? Mati kesudahan kehidupan kita ni. Akhirnya mati. Itu akhir kesudahannya kita lah. Dan hisab. Hisab ni maknanya dihitung. Hisab ni dihitung, ditimbang amalan kita. Semua orang akan dihisab tuan-tuan. Akan dihitung semua setiap amalan yang kita buat, sekecil-kecil sampailah sebesar-besar. Biar kita dihisab, ditimbang nanti di mizan di hari akhirat, biarlah yang berat tu amalan yang baik. Amalan yang baik. Disebutkan dalam hadis, untuk memberatkan timbangan kita bila mana kita dihisab, ditimbang, supaya amalan baik kita lebih berat daripada yang buruk, maka jangan tinggalkan tasbih. Apa dia tasbihnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan tinggalkan tasbih ni. Paling tidak pun tuan-tuan 3 kali pagi, 3 kali petang. Kerana tasbih ni cukup ringan. Kalimatani khafifatani alal lisan. Kata Rasulullah SAW, 2 kalimah ni sangat ringan atas lisan. Senang sebut tak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sangat ringan. Tapi saqilatani fil mizan. Tapi sangat berat dalam timbangan. Jadi siapa yang nak berat timbangannya nanti dihisab oleh Allah Ta'ala, maka nak berat amalan baik daripada yang buruk, maka jangan tinggalkan tasbih ni. Tasbih ni, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kerana dengan tasbih ini juga habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan tasbih ni tuan-tuan. Bila mana kita dihisab nanti, mudah-mudahan timbangan kita, hisapan kita itu, amalan kita lebih baik, lebih berat daripada yang buruk. Maka jika ada ia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Na'udzubillah. Maka kerana apa membesarkan ia akan dirinya. Jadi kalau dah begitu, kita tahu asal-usul kita macam mana, serba kekurangan, semuanya daripada Allah. Jadi kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak besar diri? Itulah ubat dia. Dan ia hamba yang hina, yang lemah. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangannya tiap-tiap hari. Ini semua orang buat. Dan menanggung ia tahi itu akan dia selama-lamanya hak dalam perut. Artinya kita ni kena memandang asal-usul kejadian kita, hal keadaan kita,
yang selamanya hina, tuan-tuan. Kejadian kita pun asal daripada tanah tak? Nabi Adam AS dijadikan unsur daripada tanah. Saya dulu, tuan-tuan, sampai Tok Guru dia beritahu, kamu ni tak sedar-sedar. Dia kata, kamu duk gosok tangan kamu ni, cuba kamu cium. Tuan-tuan buatlah. Bau apa? Bau longkang, tuan-tuan. Tak sedar bukan main. Bau longkang, bau tanah. Tak, dia nak ajar, nak didik kita dulu. Sombongnya. Gosok-gosok tanah, cium. Longkang. Letaklah perfume ke apa ke, krim ke apa ke, contoh. Gosoklah. Padahal kita ni, itu unsur kejadian kita. Jadi kenapa perlu kita sombong sebenarnya? Sebab itu, ini tuan-tuan, bila sudah ada tanda, maka inilah ubat dia untuk mengatasinya. Sebelum kita mati, mudah-mudahan kalbun salim, kita, hati kita sejahtera, tidak ada perkara-perkara sifat mazmumah, masiwallah, selain daripada Allah Ta'ala tidak ada. Perlu bersihkan betul-betul, tuan-tuan, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT kuatkan iman kita, berikan kita kekuatan untuk membanyakkan amal salih, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sombong, daripada sifat-sifat mazmumah, sehingga kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kalbun salim, hati yang sejahtera. Dan sentiasa kita membersihkan hati kita untuk sampai kepada hadratillahi Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Dan insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Akhirat insya-Allah semuanya kita dimasukkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Akan datang kita akan sambung bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma dinna sajami'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum.